Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita dipertemukan sekali lagi dalam Tazkirah Alumni. Kita membicarakan tentang solat atas kursi. Kita sambung tata cara solat duduk di atas kerusi. Jadi sebagaimana yang kita nyatakan bahawa duduk atas kursi ni adalah pilihan yang last lah. Dari pilihan yang last dari jenis-jenis duduk. Okay. Tapi pilihan ini walaupun last, dia adalah pilihan utama. Maknanya kalau kita pergi tengok orang yang solat tak mampu berdiri ni, pergi mana-mana pun dia orang tak. Biasanya susah kita nak jumpa duduk atas lantai. Kebiasaannya dia akan duduk atas kursi. Sepatutnya pilihan utama duduk atas lantai dulu. Tapi orang pilih yang last tu sebagai utama. Walau macam mananya tak ada masalah. Cuma antara afdal dengan tak afdal saja. Kalau kita katakan kalau dia tak mampu duduk atas lantai baru boleh duduk atas kursi, bukan macam tu. Dia boleh pilih nak duduk atas lantai boleh, nak duduk atas kursi boleh. Tapi duduk atas lantai itu lebih afdal daripada duduk atas kursi. Okey. Yang pertama, sekiranya seseorang itu tidak mampu berdiri sepanjang solatnya, maka bolehlah dia solat secara duduk dari awal hingga akhir solatnya. Walau bagaimanapun beliau wajib berdiri semula pada mana-mana qiyam solatnya, serta rukuk dan sujud dilakukan seperti biasa sekiranya dia mampu berbuat demikian. Okey, sekarang ni maksudnya ialah dia tak mampu berdiri sepanjang solat dia. Maksudnya contoh rakaat pertama dia pergi, dia tak mampu berdiri dalam tempoh dia lepas takbiratul ihram, baca Fatihah rukun tu. Okey, ataupun nak baca surah, dia tak mampu berdiri habis. Ataupun dia tak mampu berdiri langsung. Maka dia boleh duduk dari awal hingga akhir solatnya. Tapi apabila dia duduk tu, tiba-tiba dia rasa dia mampu berdiri, maka wajib dia berdiri pada mana-mana tempat. Mungkin rakaat kedua, mungkin rakaat ketiga, dia rasa dia boleh berdiri ni. Dia pun kena berdiri, wajib berdiri walaupun sekejap. Dia rasa mungkin dia boleh berdiri dalam masa 5 saat je, maka wajib dia berdiri dalam masa 5 saat. Kalau dah rasa tak larat, duduk balik. Okey, tapi kalau sekiranya dia ni duduk atas kursi, memang duduk atas kursi, tapi dia mampu rukuk dan sujud seperti biasa, maka dia wajib berbuat demikian. Contohnya dia duduk atas kursi, tapi dia rasa kalau dia rukuk dengan sempurna macam mana? Maksudnya dia bangun dulu dan dia rukuk macam biasa. Yang sekejap macam tu dia boleh buat. Maka wajib dia bangun dan rukuk. Okey, mungkin lepas bangun rukuk sampai Allahumma hamidah tak larat dia duduk balik. Tapi mana ketika rukuk tu berdiri sekejap tu untuk rukuk dia mampu, maka wajib dia buat. Kalau dia buat isyarat je, sedangkan dia mampu, maka solat dia tak sah. Jangan duk ingat apabila duduk atas kursi boleh buat isyarat je. Mana rukuk atas kursi itu juga. Tidak. Kalau sekiranya dia mampu rukuk macam biasa, maka dia wajib buat. Begitu juga sujud. Kalau dia mampu sujud macam biasa, tiba-tiba dia buat isyarat je. Mana dia duduk atas kursi, dia pun buat isyarat tunduk untuk menunjukkan bahawa dia sujud. Sedangkan kalau dia turun ke bawah dia mampu.
maka kalau dia buat isyarat maka tak sah. Dia wajib turun buat secara sempurna. Okey, setakat ni jelas tak? Jelas Ustaz. Alhamdulillah. Okay. Yang kedua, sekiranya seseorang solat duduk di atas kursi dan tidak mampu untuk berdiri ketika takbiratul ihram. Okey. Ini mana daripada takbiratul ihram sendiri dah dia memang tak dah mampu dah dan tak boleh dan memang tak boleh berdiri terus. Contohnya orang ni orang lumpuh lah. Orang lumpuh. Jadi memang dia tak boleh berdiri daripada awal. Maka ketika itu dia bolehlah sembahyang secara duduk sejak daripada takbiratul ihram lagi. Ini kerana kaedah menyebut bahawa orang yang solat apabila mampu melakukan suatu perbuatan yang wajib, maka wajib dilakukannya. Dan sesiapa yang lemah melakukannya, maka gugurlah daripada melakukannya. Sebab kaedah macam tu. Siapa yang boleh buat, wajib dia buat. Siapa yang tak boleh buat, maka gugurlah kewajipan dia melakukan perbuatan tersebut. Habis nombor 2. Okey, nombor 3. Nampak slide ataupun dia tak bergerak? Nampak Ustaz, gerak. Nampak bergerak. Nampak. Yang ketiga, jika seseorang itu mampu berdiri dan rukuk tetapi tidak mampu untuk sujud. Berdiri dia boleh, rukuk dia boleh, tapi sujud dia tak boleh. Okey. Sujud dia tak boleh. Maka dia wajib berdiri, takbiratul ihram Allahu akbar, dan baca Fatihah, baca surah. Kemudian dia rukuk. Rukuk dia boleh. Jangan dia. Cuma dia tak mampu turun sujud je. Pasal apa? Dia tak boleh nak bengkok lutut dia tu. Lutut tak boleh kena lantai. Memang tak boleh kena lantai. Dia macam mana dia buat? Maka hendaklah dia berdiri dan rukuk seperti biasa, kemudian bolehlah duduk ketika melakukan sujud. Okey, apabila dia nak sujud, dia pun duduk. Duduk dan dia pun tunduk, mengisyaratkan bahawa dia ni sujud. Okey. Ini yang berdasarkan kepada Jabatan Mufti. Dengan tidak dinafikan, ada juga dalam YouTube ustaz yang menerangkan bahawa dia sujud dalam keadaan masih berdiri lagi. Masih berdiri lagi, kemudian dia pun sujud. Dia pun buat. Dia mula-mula dia rukuk tu tunduk, kemudian sami Allahu liman hamidah, kemudian rukuk sekali lagi, dia pun sujud. Sujud tu dengan macam rukuk tadi juga tapi lebih sikit. Lepas tu, lepas sujud, kena duduk antara dua sujud. Duduk antara dua sujud, baru duduk atas kursi. Kemudian apabila duduk atas kursi, nak sujud sekali lagi daripada atas kursi tu juga. Allahu Akbar. Buat isyarat sujud. Lepas tu, bangkit semula. Ada juga ustaz yang membuat demo macam tu. Saya tidak menyalahkan. Sebab benda tu ijtihad. Okay, tapi dalam kalau saya baca dalam Jabatan Mufti, dia kata boleh terus duduk. Maknanya lepas rukuk tu dia nak sujud kan, maka duduk atas kursi, dia pun tunduk, menunjukkan bahawa dia sujud. Jelas tak ni setakat ni? Ustaz nak tanya, bila sujud tu kan rukuk berdiri kan masa dia rukuk, lepas tu bila dia nak sujud dia duduk balik, lepas tu kadar sujud tu macam tunduk betul-betul ke macam mana Ustaz? Tunduk sekadar yang dia mampu. Oh okey. Sekadar yang dia mampu. Sebab sujud tu lebih lah. Mana sebab dia seolah-olah macam sujud atas lantai, macam mana? Macam tu. Nanti kita akan terangkan macam mana
kedudukan kepala tu kalau kena buat isyarat. Okey. Jadi yang keempat, jika seseorang itu mampu berdiri untuk solat. Yang ketiga tadi dia mampu berdiri dan rukuk. Sujud dia tak mampu. Maka macam mana dia buat? Okey. Dia berdiri, takbiratul ihram, kemudian dia rukuk, sami Allahu hamidah. Lepas tu dia nak turun sujud, dia duduk atas kursi, kemudian dia tundukkan kepalanya mengisyaratkan bahawa dia sujud. Lepas tu dia bangun balik, bukan berdiri, dia tegakkan balik belakang dia tu, duduk antara dua sujud. Kemudian dia tundukkan kepala semula untuk menunjukkan bahawa dia sujud, dan dia pun lepas tu berdiri. Jelas tak yang nombor 3 ni? Nombor 4 Ustaz. Nombor 3 jelas tak? Nombor 3 dulu. Nombor 3. Nombor 3 jelas. Alhamdulillah. Okay. Nombor 4 pula. Nombor 4 ni situasi dia macam mana? Seorang itu mampu berdiri untuk solat, tapi tidak mampu untuk rokok dan sujud. Nombor 4 ni, berdiri dia boleh. Tapi rokok, sujud dia tak boleh. Ni mungkin slip disc ke apa, tak boleh nak bergerak ni. Dia berdiri boleh. Dia tak ada tunduk sebab nak rokok ada tunduk. Tunduk tu dia sakit. Maka macam mana dia nak buat? Hendaklah dia berdiri terlebih dahulu. Dia hendaklah berdiri terlebih dahulu. Okey. Kemudian dibolehkan dia duduk dan melakukan rokok dan sujud. Okey. Mana rokok dan sujud tu dia bolehlah nak duduk. Sebab apa ni, ialah dia sakit kan. Mungkin sakit belakang ke apa. Sekarang ni dia yang wajib ialah dia berdiri. Berdiri dia mampu. Kemudian kalau dia nak rokok, nak sujud, sebab kalau dia tengah berdiri tu dia nak tunduk sikit dia sakit. Tapi dah keadaan duduk tu dia lebih selesa. Maka dia duduk, dia melakukan rokok, duduk antara dua sujud dan sujud dengan isyarat. Dia tak boleh duduk terus. Okay. Walaupun dia slip disc contohnya, dia tak boleh duduk terus. Dia kena berdiri dulu. Ini kerana rukun berdiri semasa qiyam wajib dilaksanakan. Okey. Wajib dilaksanakan. Adalah ditegaskan bahawa tidak boleh dan tidak sah sekiranya dia terus duduk jika dia mampu berdiri. Maknanya kalau dia terus duduk tak boleh. Jika tidak mampu berdiri, yang paling utama adalah duduk di atas lantai. Dan duduk secara iftirash adalah lebih utama berbanding duduk secara tawarruk dan tarabuk. Tawarruk ni macam tayar akhir, tarabuk ni duduk bersila. Yang paling baik ialah duduk iftirash, iaitu duduk macam duduk antara dua sujud tu. Tapi kalau nak duduk tawarruk pun boleh, tarabuk pun boleh. Kadang mungkin kita nak duduk secara iftirash tu sakit, tapi nak duduk bersila mungkin tak sakit, maka duduk bersila. Itu atas kemampuan kita. Nombor 4 ni faham tak? Okey tak? Okey Ustaz, insya-Allah. Okey. Nombor 5. Sekiranya tidak mampu, maka dibolehkan untuk solat secara duduk di atas kerusi. Maknanya tak mampu berdiri, maka boleh untuk solat di atas kerusi. Sesiapa yang tidak mampu untuk berdiri, maka dibolehkan untuknya duduk atas kerusi, manakala rukuk dan sujud wajiblah dilakukan sebagaimana biasa. Okey, maksudnya dia tak mampu, dia dah berdiri tadi tapi dia tak mampu, maka dia boleh duduk atas kerusi. Boleh duduklah apabila dah
Tak mampu kita kena ingat kan macam mana orang tu tak mampu. Contohnya yang kita bincangkan sebelum ni, maksud tak mampu ni ialah dia menahan sakit sehingga menghilangkan khusyuk. Ataupun dia rasa kalau berdiri ni dia akan terhuyung hayang dan mungkin jatuh. Okey, yang situasi yang seumpama itu. Jadi apabila mana mula-mula tu dia kena berdirilah, tapi dah tak mampu dah, maka dia boleh duduk atas kursi. Okey. Rukuk dan sujud kalau dia mampu kena buat macam biasalah. Okey. Okey, mana rukuk dia kena bangun dan rukuk. Lepas tu tak tahan duduk balik. Dan lepas rukuk kan nak sujud kena turun, dia turun atas nak turun atas lantai tu tak boleh. Maka bolehlah membuat isyarat sujud atas kursi tu. Kalau misalnya tak boleh, kalau atas boleh, maka wajib turun juga. Okay, sebab kadang-kadang ya orang yang sembahyang atas kursi ni dia mampu turun sujud. Tak semestinya tak mampu. Okey. Kadang-kadang dia duduk atas kursi itu sebab sakit sebelah kaki je sebenarnya. Sakit sebelah kaki itu tak kadang-kadang dia lebih-lebih tau. Kadang-kadang sakit sebelah kaki je, dia pun nak duduk atas kursi dah. Padahal sepatutnya dia tak boleh duduk atas kursi lagi. Pada setengah keadaan. Pasal apa? Dia sekarang apabila kita sembahyang, kita berdiri, tak semestinya kita tekan kedua-dua kaki. Mungkin kita beratkan sebelah kaki yang tak sakit, yang sebelah kaki lagi tu letak aja. Boleh buat tu. Maka kalau dia boleh macam tu, dia tak boleh duduk atas kursi lagi. Jadi kena faham benda tu. Sebab apabila dia boleh berdiri macam biasa, tapi dia duduk atas kursi, maka sembahyang dia tak sah. Nombor 6. Sekiranya dia mampu untuk berdiri, namun tidak mampu untuk rokok dan sujud, maka hendaklah dia solat secara berdiri, kemudian dia rokok dan sujud di atas kerusi secara isyarat sahaja. Iaitu seseorang itu mengisyaratkan kepalanya dengan tunduk sedikit semasa rokok, dan semasa sujud pula hendaklah menundukkan kepalanya lebih sedikit dari kadar tunduknya semasa rokok. Yang sebelum ni dia berdiri. Okay? Dia berdiri. Yang nombor 5 tu, dia boleh berdiri, kemudian dia tak mampu, maka dia pun duduk. Dia duduk pasal tak mampu berdiri. Tapi kalau nak rokok, dia kena bangun. Sebab dia kalau dia mampu, dia kena bangun rokok. Semula rokok secara sempurna. Dan dia wajib turun sujud secara sempurna kalau dia mampu. Masalah ke-6 ni, dia mampu berdiri. Berdiri daripada awal sampai akhir memang dia mampu. Cuma dia tak mampu rokok dan sujud. Maka hendaklah dia solat secara berdiri, kemudian dia rokok dan sujud di atas kursi secara isyarat sahaja. Okey, maknanya dia berdiri Allahu Akbar, sampai baca Fatihah, baca surah ke apa, dia pun nak rokok. Masa nak rokok tu dia pun turun. Okey. Dia pun duduk atas kursi sebab dia tak mampu nak rokok ketika berdiri tu. Maka duduk atas kursi dia buat isyarat rokok. Kemudian dia mengisyaratkan sujud pula. Lepas rokok dia duduk antara dua sujud, duduk macam biasa atas kursi itulah. Kemudian dia sujud dengan isyarat juga, iaitu kepalanya kena lebih tunduk sedikit daripada rokok. Untuk menandakan bahawa ni berbeza antara rokok dengan sujud. Tapi kalau sekiranya dia tak boleh lebih dah, setara macam ni, Allahu Akbar, Rabbi firli, lepas tu nak tunduk lebih pada dia buat tadi memang tak boleh, maka tak apa. Sekadar tu je lah. Jangan paksa. Okay? Cuma kalau boleh lebih, lebih. Kalau tak boleh, tak apa.
Jelas tak nombor 6 ni? Jelas Ustaz. Alhamdulillah. Jelas Ustaz. Alhamdulillah. Had paling minimum rukuk bagi orang yang solat duduk ialah menundukkan kepala hingga dahinya setentang dengan kawasan di hadapan lututnya. Had paling sempurna pula ialah apabila dahi setentang atau berhampiran dengan tempat sujud. Okey. Macam mana kita nak rukuk? Paling minimal rukuk ni kalau dia mampulah ya. Dia tunduk kepala dahinya setentang dengan kawasan di hadapan lututnya. Jangan sikit je. Kecuali kalau dia dah tak mampu. Kalau dia mampu paling kurang lebih pada kepala lutut. Okey, depan lutut tu. Maknanya tunduk lebih sikit. Lebih sikit. Maknanya depan lutut. Itu untuk rukuk. Kalau untuk sujud lebih lagi, kalau boleh, kalau kita sujud macam biasa, macam mana dahi kita duduk kat mana? Okey, jadi apabila kita isyarat tu biar berhampiran dengan tempat tu lah, lebih lagi kalau mampu. Jelas tak? Kalau mampu, jangan buat sikit je. Jangan kita Allahu Akbar macam ni sikit je, sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar. Tu kalau orang tak mampu sungguh, tak apa. Tapi kalau dia mampu lebih, kena lebih. Sebab dia ada hak minima dia. Okay. Hak paling sempurna ialah apabila dahinya setentang atau berhampiran dengan tempat sujud. Tidak perlu sujud dengan meletakkan tapak tangan dan dahi di atas sesuatu yang berada di hadapannya. Okey. Ada orang, kan kita kalau kita sujud tu ada benda terasa kena dahi tu. Jadi ada orang dia kata kalau buat isyarat ni macam sujud atas angin dia. Jadi boleh tak kita letak sesuatu? Okey. Letak meja ke depan, apabila kita sujud, kena atas meja. Boleh ke tak boleh? Jawapannya tidak perlu. Okey, tidaklah kita kata batal, tetapi ada dalam hadis ada seorang sahabat yang sakit. Yang dia letak sesuatu ketika dia sujud. Dia buat isyarat sujud lah, dia sembahyang dalam keadaan duduk. Tapi dia ada macam apa ni, tunggu kata batang kayu depan dia untuk dia letakkan dahi dia ketika sujud. Nabi suruh buang. Nabi SAW suruh buang kayu tu, batang kayu tu. Jadi maknanya tak perlulah ada sesuatu untuk kita letak dahi kita. Jadi biarlah atas angin pun atas angin lah. Sebab dia hanyalah isyarat. Okay, jelas setakat ni? Jelas. Jelas Ustaz. Kesimpulannya. Bagi seseorang yang bersolat secara duduk, termasuk duduk di atas kerusi. Bagi seorang yang bersolat secara duduk, termasuk duduk atas kerusi, tetapi rukun perbuatan boleh dilakukan dengan sempurna, maka hendaklah ia dilakukan mengikut keadaan asalnya. Apa keadaan asalnya? Keadaan asal macam mana orang rukuk kalau tak duduk atas kerusi? Maka macam itulah. Macam mana kalau seorang tu sujud, kalau dia tidak sujud daripada tidak isyarat duduk atas kerusi itu. Jadi mana sujud yang sempurna atas lantai itulah. Yang sujud kita biasa sujud tu lah. Okey. Jadi orang yang bersolat secara duduk atau duduk atas lantai sekalipun, kalau dia mampu untuk rokok dengan sempurna, maka dia wajib bangun rokok dengan sempurna.
Kalau dia mampu sujud dengan sempurna, maka wajib dia sujud dengan sempurna. Macam tu. Contohnya seorang yang mampu untuk rokok dalam keadaan asalnya, yakni secara berdiri, hendaklah melakukannya dalam keadaan berdiri. Okey. Begitu juga bagi sifat sujud. Mana-mana rukun fi'li yang tidak boleh dilakukan dengan sempurna, dibolehkan untuk melakukannya secara isyarat sambil duduk di atas kerusi. Okey? Mana-mana rukun fi'li yang tidak, fi'li rukun perbuatan ya, yang tidak boleh dilakukan secara sempurna. Sebab ada masalah, sakit dan sebagainya, dia bolehkan untuk melakukan secara isyarat. Okey? Dia tak boleh. Duduk atas kursi, dia dah tak mampu nak bangun dah untuk rokok, maka dia baru boleh buat isyarat daripada atas kursi. Dia tak mampu turun ke lantai, maka baru dia boleh isyarat atas kursi itu. Ini adalah berdasarkan kepada masuk firman Allah SWT dan surah At-Taghabun ayat 16. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kamu kepada Allah setakat mana yang kamu mampu. Maksudnya setakat mana yang kita boleh buat, kena buat. Berkata Syekh Ahmad Az-Zarqa dalam Syarh Qawaid Fiqhiyah halaman 287, dia kata apa? Idza batala al-aslu bi ansara muta'addziran yusaru ila al-badal. Amma ma dama al-aslu mumkinan fala yusaru ila al-badal. Okey. Ini kaedah ya. Jika batal hukum asal, hukum asal batal dengan jadinya sesuatu itu uzur, maka berpindah hukum kepada hukum ganti. Okey. Adapun selama mana hukum asal itu boleh dilakukan, maka tidak boleh berpindah kepada hukum ganti. Okey, kita tengok kaedah ni macam payah nak faham je. Mudahnya gini. Okey. Kalau tak boleh buat yang asal sebab ada keuzuran, maka boleh buat yang ganti. Asalnya apa? Asalnya berdiri. Tapi uzur tak boleh berdiri, maka berpindah pada ganti, iaitu duduk atas kursi. Contoh. Tapi selama mana hukum asal itu boleh dilakukan, tidak boleh berpindah pada hukum ganti. Selama mana dia mampu untuk berdiri, maka tidak boleh pindah kepada duduk. Contoh. Boleh jelas kaedah ni? Jelas. Beberapa garis panduan. Okey. Kedudukan kerusi yang digunakan oleh para jemaah yang uzur atau tidak mampu berdiri itu hendaklah berada di hujung saf atau saf yang paling belakang. Okey. Kalau siapa yang nak sembahyang atas kursi tu, jangan campur dengan orang lah. Sebab berkursi kita tahulah. Tapi kalau dalam suasana sekarang tak ada masalah ya. Masalah masa PKP ni kita dah jarak-jarak dah. Jadi orang nak sembahyang atas kursi nak duduk mana pun boleh. Jangan duduk belakang imam, ni payah nak kata imam kalau imam batal. Okay. Tapi kalau dia solat berjemaah, dia dalam keadaan suasana biasa sebelum PKP ni, kat mana kursi dia kena letak? Kena letak ujung saf. Saf. Ujung kiri boleh, ujung kanan boleh. Pasal apa? Kalau tak berhujung, dia akan kacau orang. Okay, kacau orang. Jadi orang belakang saf kedua tu kalau duduk saf pertama duduk tengah, katalah. Ataupun bukan duduk ujung. Maka saf belakang dia tu akan putus. Pasal apa? Siapa nak duduk belakang kursi dia tu? Okey, macam mana orang yang belakang dia tu nak sujud? Ada kursi depan. Takkan nak masuk kepala bawah kursi dia? Nanti kalau masuk kepala bawah kursi nanti nak bangun nanti kan? Tergantuk kepala kat kursi tu.
Okey. Jadi maksudnya ialah di di hujung saf atau saf paling belakang. Tak ada saf lain belakang dia. Boleh lah. Itu tempat orang yang semayang atas kursi. Namun tidaklah mengapa sekiranya kursi berada di tengah saf dalam kes makmum yang lain datang lewat, sedangkan solat sudah pun didirikan. Maka jika sekiranya berada di hujung saf juga, maka ia akan terasing dan jemaah dan terputus saf daripada mereka. Okey. Tapi dia janganlah putus saf. Maksudnya, dah semayang dah diqamat. Okey. Ada belakang tu ada katakanlah ada 10 orang je. Sedangkan satu saf tu ada 20 orang. Boleh muat. Dia janganlah ubuh kursi dia tu dia semayang asing dengan ruang kosong yang putus saf. Tak apalah dia buhlah situ. Orang yang datang kemudian nasib dia lah. Macam mana kenapa kamu datang lambat? Okey. Jadi itu tidak mengapa. Dia makna dia duduk di kursi dia tu tak apa. Kalau walaupun tak hujung saf sebab dia tak boleh putus saf. Orang datang kemudian macam mana? Jadi kalau tidak, katalah sini semayang satu saf tu boleh muat 20 orang. Dan biasanya biasanya cukuplah 20 orang tu, tapi apabila dia qomat dan dia ni antara orang yang dah ada kat situ, dia tak bolehlah di hujung saf, sedangkan banyak saf kosong lagi yang tak ada orang. Jadi tak apa. Jadi orang datang kemudian tu dipenuhkanlah saf tu, dah nak macam mana? Jelas tak ni? Jelas. Jika sekiranya kumpulan ini ramai, ada setengah tempat tu, ada grup semayang atas kursi. Satu geng semayang atas kursi ni. Sebab semua ada bermasalah belaka. Alangkah baik dikhususkan bagi mereka pada satu tempat. Hal ini dilakukan oleh sebahagian masjid di negara Arab. Maknanya dia letak satu kawasan khusus tempat orang solat atas kursi. Kalau ada beberapa orang kat situ, biar duduk jemaah atas kursi. Tak apa. Satu dia, kita kursi itu sendiri kita nak ubuh kat mana? Okey, kita bayangkanlah sebab saya tak boleh dalam ni kita tak nak buat. Kita kena gambarkan saja. Tak boleh nak buat demo. Kita gambarkan kursi. Kursi itu ada 4 kaki. 2 kaki depan, 2 kaki belakang. Kan betul kan? Ada 4 kaki kan kursi. Dia pakai 2 kaki je. 4 kaki. 2 depan, 2 belakang. Yang 2 belakang tu, 2 belakang, bayangkan 2 duduk kat mana? Selari dengan tumit orang yang berdiri ke? Ataupun kursi 2 kaki depan tu selari dengan orang yang berdiri? Yang mana satu? Nampak tak? Saya suruh gambarkan. Nampak tak? Nampak. Kita bayangkan sebelah kita ni ada jemaah yang berdiri, yang tak sakit. Kita ni duduk atas kursi. Kursi ni ada 2 kaki depan, 2 kaki belakang. Okey, kursi kita ni nak letak macam mana? 2 kaki depan sama dengan tumit orang sebelah kita ke, atau 2 kaki belakang yang sama dengan tumit orang sebelah kita? Macam mana? Yang mana yang betul? Kerusi kaki yang tu kena sama dengan
kaki apa tu orang yang sebelah. Tumit lah, tumit sama dengan tumit lah. Yang dua kaki depan ke dua kaki belakang kursi tu yang sama dengan tumit? Dua kaki belakang, Ustaz. Dua kaki belakang. Belakang kursi tu. Dua kaki belakang kursi tu sama dengan tumit orang yang berdiri. Ya. Ya. Kalau buat macam tu maknanya dia tak perlu duduk, dia tak perlu Tapi bila kalau dia berdiri dah dia ke depan dah. Okay. Jadi macam mana kalau dia berdiri? Dia tak sama dengan orang lain. Dia dah ke depan dah pula. Ya macam mana? Dua kaki depan, Ustaz. Kalau dua kaki depan selari dengan tumit orang sebelah. Ikut. Kalau dua kaki depan maksudnya ialah kursi tu ke belakang. Maksudnya belakang dia kena tak ada orang lah kan? Ganggu pula orang belakang kalau ada sah belakang. Macam mana tu? Sebab itulah kita kata dia beginilah. Dia begini. Tadi kita sebut orang yang ada uzur duduk atas kursi, dia duduk di tepi soft supaya tak putus soft orang belakang. Nampak tak? Nampak. Okey. Tetapi kedudukan kursi tu macam mana? Dia tengok keadaan. Keadaan pertama, orang tu dia boleh berdiri. Dia boleh berdiri. Okay. Dia boleh berdiri. Kemudian dia duduk ketika dia nak rukuk ataupun nak sujud. Sebab dia rukuk sujud baru dia duduk, ataupun dia sujud baru dia duduk untuk sujud, untuk buat isyarat. Tapi dia boleh berdiri macam biasa. Cuma dia tak boleh turun sujud. Dia kena duduk atas kursi. Sujud, duduk terus sujud, tahiyat apa semua atas kursi. Tapi berdiri memang dia okey, dia boleh berdiri. Mungkin dia tak boleh bengkokkan kaki dia tu, lutut dia tu. Itu satu keadaan. Satu keadaan lagi, dia ni memang daripada awal memang tak boleh berdiri. Dia duduk je. Sepanjang solat dia duduk. Semua isyarat belaka, tak berdiri. Jadi kedudukan kursi dia berbeza. Ini nak suruh gambarkannya. Kalau dia ni boleh berdiri macam biasa, maka kursi dia tu kena ke belakang kan. Maknanya dua kaki depan kursi tu kena kena belakang pada garisan, maknanya belakang pada tumit dia. Sebab apa? Sebab dia berdiri. Jadi apabila dia berdiri, dikira lurus soft ialah dengan tumit. Maka kursi itu kena belakang tumit. Jelas ke tak jelas setakat ni? Jelas. Jelas, Ustaz. Tetapi kalau dia ni memang jenis tak boleh berdiri, maka kaki kursi dia tu yang belakang, dua belakang tu selari dengan tumit orang sebelah. Kenapa? Kerana dikira lurus soft kepada dia ialah belakang dia. Kepada orang yang boleh berdiri, lurus soft dia ialah dengan tumit je. Nampak ke tak nampak? Nampak, jelas. Nampak. Jadi itu dia kedudukan kursi. Jadi bermakna kalau seorang tu dia contoh dia lumpuh dan tak boleh berdiri langsung, maka dia boleh duduk atas kursi di mana-mana, tak perlu sampai hujung soft ke belakang ke, sebab dia tak mengganggu orang. Nampak tak? Dia tak mengganggu orang. Nampak. Sebab kursi dia kaki belakang dua tu sama dengan tumit orang. Jadi tidak mengganggu orang belakang.
Okay. Tapi kalau dia ni boleh berdiri, boleh lepas berdiri dia akan duduk apa semua. Kemudian rakaat kedua dia berdiri balik. Orang ni dia kena duduk ujung saf. Ialah sebab nanti kalau dia duduk tengah-tengah mengganggu orang belakang. Mengganggu orang belakang. Tapi Ustaz, Okey, masa kalau kita dekat Masjidil Haram, dekat Mekah, memang mengganggu Ustaz, sebab kan ramai kan. Bila kita berdiri, kita solat dekat belakang orang kerusi tu, takut kepala kita jatuh kena kerusi tu. Memang juga sebab kursi tu kecil. Kecil, bulat kecil tu. Kursi tu tak kecil, stabil. bulat. Tuannya tu besar. Betul Ustaz. Memang Awaknya kalau kita sujud bawah kursi dia, tiba-tiba kursi tu runtuh. Syahid situ le. Itu memang betul Ustaz. Sebab ramai juga jenis duduk atas kursi ni memang tubuh besar. Kursi tu kecil. Kalau buat kursi tu rosak ke jatuh. Kadang-kadang nak mengelak. Kita nak mengelak tak boleh Ustaz. Sebab kita ialah kat sana, keadaan sana kan. Orang sesak kan. Okey. Jadi sekarang ni kita bukan kat sana lah ni, kita kat sini. Jadi macam mana kedudukan kursi? Itu dia cara kedudukan kursi. Faham Ustaz. Okey, orang yang boleh berdiri dengan orang yang sentiasa duduk tidak sama. Okey, sebab kalau sekiranya dia boleh berdiri, okey, tapi kaki kursi dia sama, yang belakang sama dengan tumit orang sebelah. Maknanya dia berdiri kat mana? Balik semula Ustaz? Tak. Okey, sekarang ni dia ni mampu berdiri. Okey, dia pakai kursi untuk dia sujud. Dia tak boleh turun. Tapi dia letak kursi dia tu, kaki belakang kursi tu selari dengan tumit orang. Kursi belakang. Tapi dia boleh berdiri kan? Dia boleh berdiri. Dan ramai juga orang buat macam tu. Ramai orang macam tu. Jadi dia kena kedudukan dia kena ambil ujung-ujung lah, sebab dia mesti tak boleh ganggu orang lain. Bukan masalah tu. Masalah sekarang ni memang berlaku dalam masyarakat kita. Dia ni boleh berdiri sebahagian solat. Betul. Okey. Tetapi kursi dia tu ke belakang. Kursi dia tu ke depan, bukan ke belakang, ke depan. Maksudnya nampak tak? Nampak. Jadi di mana dia berdiri? Jadi dia akan ke depan daripada saf. Dia akan ke depan, dia tak lurus. Maknanya di situ dikira sudah tidak meluruskan saf. Betul. Jadi sebab yang dikira ialah kakinya. Sebab dia berdiri. Jadi dia kalau macam tu baik. Kalau macam tu baik dia jadi tok imam terus. Jadi dalam keadaan begitu Ustaz, dia memutuskan saf lah Ustaz. Macam putus saf lah. Macam lah. Maknanya bukan putus saf. Saf tu tak putus. Cuma dia tidak lurus. Dia ada dua. Okey, rapatkan saf dengan luruskan saf. Ya. Sekarang ni dia tidak luruskan saf. Okey, jelas Jelas. Macam sekarang lah kita solat dalam keadaan COVID ni. Kan kita jarak 1 meter. Memanglah kita tidak boleh merapatkan saf, tetapi meluruskan saf tu masih ada. Tapi ini yang kadang-kadang orang kat surau masjid tak buat. Dia ikut sejadah dia je. Ikut sejadah dia. Bukan dia ikut garisan lain tu, ikut sejadah dia. Ada orang dia ke depan sikit, ada orang ke belakang sikit, yang macam sejadah dia. Tak kena. Apabila rapat saf tak boleh, tapi lurus saf boleh, kena buat lurus saf tu. Okey. Yang kelima, yang ketiga, jika dia solat secara duduk berterusan, meluruskan saf dikira mengikut belakang badannya. Nampak tak? Nampak kenyataan ni? Faham? Boleh gambarkan? Boleh. Okey. Dia ni duduk je, tak boleh bangun langsung. Maka dia ni sembahyang jemaah. Maka kat mana dia meluruskan saf? Belakang dia. Apabila belakang dia, maksudnya kaki kursi yang belakang tu kena sama dengan tumit orang sebelah.
Okey, jelaskan, nampak kan? Nampak? Nampak? Jika dia bersolat secara berdiri dan hanya memerlukan kerusi untuk sujud, maka meluruskan saf dikira dengan kedudukan kakinya selari dengan kaki jemaah yang di sebelahnya. Itu yang kita tekan tadi tu. Faham. Yang keenam, kerusi yang digunakan hendaklah bersaiz kecil dan tidak terlalu besar. Okey. Jangan ambil kerusi besar tu. Sofa, jangan. Cari yang bersaiz kecil dan tidak terlalu besar agar keseragaman saf dapat dijaga serta memberikan keselesaan bagi jemaah yang lain. Sebab kalau besar sangat tak selesa orang. Okey. Nampak dia jarak sangat sebab dia tu taklah besar sangat tapi kursi dia tu besar. Sebab tu kena kursi tu kursi kecil tu lah. Tak boleh lipat tu lagi bagus. Okey. Yang ketujuh, kerusi yang digunakan hendaklah tiada tempat bersandar. Jangan ada tempat bersandar pula. Kalau tidak sedaplah, relax je, duduk bersandar. Okey. Best juga sembahyang ada bersandar ni. Duduk atas kursi bersandar lagi. Kan relax tu. Jangan cari yang ada bersandar. Tapi tak ada kursi lain yang ada tempat bersandar, jangan bersandar. Kenapa? Contohnya macam ni. Kita sembahyang. Bayangkan kita sembahyang. Boleh tak kita bersandar di dinding? Ataupun di tiang? Masuk bersandar tu ialah kita bersandar betul-betul lah. Maksudnya kalau bersandar kat tiang, kalau orang buang tiang tu kita akan jatuh. Boleh tak macam tu? Tak boleh sebab hukumnya kita mesti berdiri tegak masa tiang. Kan Ustaz? Okey, boleh tak kita bersandar? Jawapannya sebagaimana bersandar pada solat berdiri adalah makruh, jika tiada keperluan, begitu juga hukumnya dalam solat duduk. Kalau orang tu dia boleh berdiri, tapi kalau nak berdiri dia kena bersandar, maka dia kena bersandar. Sebab itu kalau tak bersandar memang kena duduk lah, tak larat. Tapi kalau berdiri bersandar dia boleh bersandar. Tak makruh pada dia. Oh, faham. Tapi kalau sekiranya dia boleh berdiri tegak tanpa bersandar, dia dah bersandar, nak relax sikit. Bersandar kat tiang, bersandar kat dinding, maka hukum dia adalah makruh. Oleh kerana duduk atas kursi itu pengganti kepada berdiri, sebagaimana berdiri itu kalau tidak ada apa-apa keperluan dia bersandar hukumnya makruh, begitu juga duduk yang menjadi ganti kepada berdiri. Tak ada apa-apa keperluan dia bersandar, maka hukumnya juga adalah makruh. Jelas tak? Jelas Ustaz. Jelas. Okey. Tajuk baru, hukum solat bagi yang mampu berdiri tetapi tidak mampu duduk. Ini lebih lanjut sikit. Berdiri adalah salah satu rukun solat bagi solat fardu. Termasuklah solat kanak-kanak, solat yang diulang dan solat yang dinazarkan. Tak kira. Okey. Asal yang penting solat fardu. Solat kanak-kanak sekalipun fardu, dia kena berdiri. Solat yang diulang. Solat yang diulang, apa maksud solat yang ulang? Iaitu i'adah. Okay. Solat ulang ni maksudnya kita solat tu dah sah dah. Okay. Contohnya ialah begini ya. Kita solat diulang, kita sembahyang seorang-seorang. Kita sembahyang seorang-seorang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Tak ada orang kat surau, orang tak kat masjid. Lepas kita beri salam tu, tiba-tiba ada satu kumpulan datang. Sembahyang.
berjemaah. Okey, walaupun kita dah solat tadi, dah Assalamualaikum dah, kita disunatkan solat sekali lagi. Okey, berjemaah. Hukum dia sunat. Solat yang kedua berjemaah ni, hukum dia sunat. Bukan hukum wajib dah, sebab wajib dah selesai dah. Cuma hukum sunat untuk apa? Untuk kita ambil fadilat berjemaah. Tadi kita seorang-seorang. Begitu juga boleh diiadah kalau sekiranya nak tolong orang. Okey, kita dah selesai solat berjemaah. Sembahyang asar contohnya. Dah solat berjemaah dah tadi. Semua orang dah sudah habis dah Assalamualaikum belaka dah. Tiba-tiba ada seorang datang, baru datang. Kita tak ada orang dah, habis dah orang. Kalau nak solat, dia kena solat seorang-seorang. Sedangkan dia datang ke surau, ke masjid, nak solat jemaah, dia tak ada orang dah. Nak solat sunat, tak ada solat sunat lepas solat asar. Kalau lepas sembahyang zuhur, tak ada masalah. Solat ba'diyah, zuhur, orang boleh ikut solat fardu. Tapi sekarang ni dia solat asar. Lepas asar tak ada solat sunat ba'diyah dah. Jadi sunat kepada mana-mana jemaah yang dah solat tu, solat sekali lagi. Jadi imam kepada dia. Okey, untuk tolong dia. Itu nama dia i'adah. Okey, i'adah ni ialah untuk solat yang berjemaah je. Jangan pula solat seorang-seorang. Tak seorang-seorang tak ada i'adah. I'adah ni untuk yang berjemaah sahaja. Habis itu Maksud berdiri yang sempurna ialah membetulkan belakang dengan ditampu oleh kaki. Tidak condong ke mana-mana arah ataupun condong ke hadapan. Dengan hak rukuk. Tetapi sah berdiri dalam keadaan hak rukuk disebabkan tua atau sakit. Memadai berdiri serta makruh jika bersandar pada sesuatu, sekalipun jika dibuang sandaran itu kemungkinan dia jatuh. Tapi kita jelas sebelum ni bahawa maksud berdiri yang sempurna ialah belakang kita betul, lurus, ditampu oleh kaki. Tak condong ke kanan, tak condong ke kiri, tak ke depan, tak ke belakang. Okey. Kalau condong ke depan, kena tengok. Condong tu sampai minimal hak rukuk ke tak? Minimal hak rukuk ni ialah kalau kita letak tangan kita turunkan ke bawah, sentuh lutut. Sebab kalau kita berdiri betul, tangan kita tak akan sentuh lutut. Okey. Tapi kalau kita tunduk sikit, tangan kita lurus ke bawah, tiba-tiba tangan tu sentuh lutut. Maka itu adalah had minimal rukuk. Mana kalau orang rukuk, macam keadaan tu dah sah rukuk dia. Tapi tak sempurnalah. Tak mana dia ada had rukuk yang sempurna. Had rukuk yang sempurna ialah belakang lurus. Okey, itu sempurna. Tapi kalau sekiranya belakang tak lurus, nampak macam tinggi sikit belakang tu. Tapi tangan dah sentuh lutut, maka itu sudah sah rukuk. Jadi kalau sekiranya dia berdiri dalam keadaan begitu, maksudnya dia berdiri dalam keadaan tunduk. Dan kalau dia letak tangan tu memang kena lutut, maka itu tidak dinamakan berdiri. Kecuali kalau sekira orang tu orang tua ataupun orang sakit. Dia memang jenis sakit bongkok, sampai bongkok. Dia tak tua tapi sakit. Tulang belakang kena apa tah, dia dah keadaan bongkok je. Tapi bongkok dia tu kalau letak tangan memang nampak dia macam rokok lah. Maka orang tu tak apa sebab dia ada keuzuran. Okey. Jika bersandar hukumnya makruh, sekalipun jika dibuang sandaran itu berkemungkinan dia jatuh. Dia tak jadi batal ya. Kalau berdiri dalam keadaan bersandar, dia tidak batal. Dia jadi makruh. Walaupun kalau orang buang sandaran tu, dia akan jatuh. Hukum dia makruh, dia tak jadi haram. Ataupun tak membatalkan solat. Okey, cuba bayangkan macam ni. Dia berdiri. Bayang zuhur. Ni bayang fardu ni.
Tapi dia berdiri sebelah kaki je. Kaki satu lagi dia angkat. Dia tak ada sakit, saja dia angkat nak sembahyang sebelah kaki je ini dia. Berdiri. Sah ke tak sah? Okey, rakaat pertama dia berdiri satu kaki, kaki kanan. Rakaat kedua dia berdiri satu kaki, kaki kiri. Contohnya. Dia bergilir-gilir. Boleh ke tak boleh? Sah ke tak sembahyang dia tu? Dia berdiri satu kaki je. Sembahyang dia sah. Kenapa? Dia berdiri tegak. Dia orang panggil berdiri ke tak? Dia berdiri tegak. Orang panggil berdiri ke tak? Dia walaupun satu kaki, orang panggil berdiri tak? Kau panggil duduk? Diri. Dia berdiri. Maka selagi orang panggil berdiri, maka sah. Walaupun dengan satu kaki. Tetapi apabila dia angkat satu kaki lagi tu nampak macam main sikit lah, maka sebab tu diukurkan makruh. Okey, ni tak ada lah orang buat, tapi masalah kalau kita kata. Sebab nak faham berdiri tu apa? Berdiri tu ialah betulkan belakang ditampu oleh kaki. Tak kira lah satu kaki ke dua kaki ke, masih orang panggil berdiri, maka berdirilah. Itu maksudnya. Termasuk dalam kategori yang mampu berdiri ialah orang yang boleh berdiri dengan menggunakan sesuatu seperti tongkat dan seumpamanya. Maksudnya, kalau dia memanglah dia sakit, tapi kalau tak ada apa-apa bantuan, dia memang tak boleh berdiri. Kalau dah duduk, dia tak boleh berdiri. Tapi kalau ada tongkat ke, ada kursi sebelah tempat ditekan, ataupun duduk di tepi grill ke, jadi apabila dia bangun tu, dia boleh pegang grill tu, maka dia dikira orang yang mampu berdiri. Maka dia kena guna. Jelas tak? Jelas. Maknanya kalau dia ada alat bantuan, maka dia kira orang yang mampu. Dia tak boleh duduk. Tongkat ke, kursi ke, tak kira. Okey. Tata cara solat bagi yang mampu berdiri tetapi tidak mampu rukuk dan sujud. Ini cara detail sikit. Dia ni mampu berdiri tapi tidak mampu rukuk dan sujud. Seseorang yang mampu solat secara berdiri tetapi tidak mampu untuk rukuk dan sujud, seperti sakit tulang belakangnya, hendaklah dia solat secara berdiri dan lakukanlah rukuk dan sujud dengan membongkokkan badan sekadar yang mampu. Sekiranya tidak mampu untuk membongkokkan badan, hendaklah pula dengan menggunakan tengkuknya dan kepala. Sekiranya tak mampu juga, hendaklah dia mengisyaratkan rukuk dan sujud dengan mata. Okey. Ni orang ni rukuk pun tak boleh, sujud pun tak boleh. Cuma dia boleh berdiri. Maka dia bolehlah sembahyang berdiri sampai ke akhir. Okey. Takbiratul ihram berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Baca Fatihah pun berdiri. Rukuk dia tak mampu sangat. Tak boleh, sakit tulang belakang ni, slip disc apa tak ke, maka dia mengisyaratkan dengan hendaklah solat secara berdiri dan lakukan rukuk sujud dengan membongkokkan badan sekadar yang mampu. Mungkin dia mampu rukuk sikit je, bongkok sikit saja, maka dia wajib bongkok sikit. Okey, bongkok je sikit. Sekiranya tidak mampu bongkok, langsung tak boleh nak bongkok, maka hendaklah dia gunakan tengkuk dan kepalanya untuk buat isyarat ketika berdiri tu. Okey. Mana Allahu Akbar. Kepala je, kepala. Okey. Sami Allahu liman hamidah. Dia dah niat. Dia dalam fikiran dia tahulah apa dia buat ni. Allahu Akbar. Badan tak bergerak ni, kepala je. Maka diisyaratkan dengan kepala. Okey.
Sekiranya tidak mampu juga, kepala pun tak boleh gerak juga, maka dengan mata, isyarat mata. Okey, isyarat mata. Mulut mungkin boleh kan? Maknanya macam isyarat mata sebelum ni, maksudnya contohnya dia nak buat apa? Dia nak rokok. Dia pejamlah mata. Tadi dia celak kan? Maka dia pun pejam mata. Pejam mata tu niat dia ni rokok ni. Dia pun bacalah zikir rokok subhana rabbal azim. Lepas tu sami Allahu liman hamidah. Dia pun celak balik. Nak menunjukkan pertukaran apa ni? Pertukaran rukun fi'li tu. Kemudian dah hati dia niatlah. Ni aku apa ni? Apa semua. Begitulah seterusnya. Mana itu isyarat dengan mata. Tapi orang ni berdiri lah ni. Sampai ke akhir dia berdiri. Boleh Boleh. Okey. Diwajibkan bagi orang yang mampu rokok tetapi tidak mampu sujud. Yakni solat dalam keadaan berdiri. Untuk sujud dalam bentuk rukuk dengan menunjukkan kepala lebih daripada had kesempurnaan rukuk sekiranya mampu. Sekiranya tidak mampu, maka sujudlah dalam bentuk rukuk. Okey, kita dah terangkan. Dia boleh berdiri je. Turun, duduk atas kursi pun semua tak boleh ni. Okey. Jadi dia apa ni? Berdiri, rukuk, dia tunduk kepala dia. Ni kalau boleh tunduk kepala, tunduk kepala. Kalau sujud, tunduk lebih kepala. Kalau tidak mampu, maka sujudlah dalam bentuk rukuk. Dia dah gerak kepala, dah tunduk untuk rukuk. Sujud setakat tu juga, tak boleh lebih dah. Maka tak apa. Sama aja sujud dengan rukuk. Dari segi perbuatan, tapi dari segi niat lain. Yang ni niat dia sujud. Yang ni niat dia rukuk. Yang ni walaupun sama had dia, ni niat dia sujud. Itu tak apa. Okey. Had paling minimum untuk rokok bagi orang yang solat berdiri adalah had turunnya badan apabila kedua-dua tapak tangannya memegang lutut. Ini kita dah terangkan tadi. Itu had minima rokok. Manakala had kesempurnaannya pula adalah menurunkan badan sehingga lurus tulang belakangnya. Mana sujud yang sempurna macam mana? Kalau kita turun rokok yang sempurna ialah apabila kita letak tangan kita ke lutut tu, belakang tu kita samakan. Belakang tu sama, maknanya tak ada yang tinggi, kepala tinggi, punggung rendah, tak. Dia seluruh lurus. Macam apa? Macam palantul. Okey, lurus macam tu belakang. Okey. Dah nak tahu macam mana lurus tak lurus, kena itulah tanya orang lah sebelum semat. Kena praktis dulu. Bila kita dah praktis dulu, okey, kita pun turun rokok macam ni. Contohnya, tanya anak, lurus tak belakang? Anak kata kena tunduk sikit lagi. Kita pun tunduk sikit. Anak kata dah lurus dah. Jadi kita tahulah tunduk setara mana yang menyebabkan kita sama tulang belakang. Kita dah tahu dah kalau buat macam ni sama. Kalau tak sama. Jadi kita buatlah macam tu. Itu maksudnya. Hukum tangkis. Okey, ini mungkin tak pernah dengar kot ni. Kita berdengar, kita pernah dengar bulu tangkis. Tak pernah dengar Ustaz. Bulu tangkis saya pernah dengar. Bulu tangkis mungkin pernah dengar. Tapi tangkis dalam sembahyang ni macam mana ya? Saya bawa hukum ni, saya bawa benda ni kenapa? Sebab begini. Ada satu video yang viral dulu. Apa ni?
ada seorang ustaz itulah yang mengatakan bahawa kalau ni video ni memang viral dulu. Iaitu dia terang macam mana nak orang yang duduk atas kursi untuk rokok dan sujud. Dia kata macam ni. Ada orang dia buat dia rokok macam biasa. Okey. Lepas baca Fatihah dia pun rokok macam biasa. Sami Allahu liman hamidah. Lepas tu kalau nak sujud dia pun duduk atas kursi, dia pun sujud. Okey, dia duduk atas kursi, dia pun buat isyarat. Buat isyarat. Dia kata tak sah. Macam tu. Sebab apa? Sebab dia kata kalau macam tu sujud lebih tinggi kepala dia daripada rokok. Kalau pernah tengok tak video yang saya maksudkan ni? Pernah Ustaz. Dia kata tak sah tu. Jadi dia pun terangkan. Yang sepatutnya macam ni dia kata. Lepas baca Fatihah apa semua tu nak sujud, nak rokok, duduk atas kursi tu baru rokok. Lepas tu sami Allahu liman hamidah, lepas tu isyarat. Lepas tu sujud, buat isyarat sujud lebih pada rokok. Itu yang kena buat dia kata. Kalau kita berdiri rokok tu bagi dia tak sah. Apa kalau setakat yang kita belajar macam mana tu? Betul tak macam tu? Ingat kaedah kita belajar dulu. Seseorang itu dia wajib melakukan rukun dengan cara yang sempurna. Selagi dia mampu. Kalau dia tak mampu, baru dia boleh buat secara isyarat. Sekarang, orang yang nak duduk atas kursi tadi, dia mampu tak rokok secara sempurna? Mampu tak mampu? Mampu. Mampu. Tiba-tiba dia rokok atas kursi. Sah ke tak sah? Tak sah. Tak sah. Mana yang ustaz tu kata tak sah tu sah, hak dia kata sah tu sebenarnya tak sah. Sebab kaedahnya begitu. Hak mana-mana perbuatan solat yang kita mampu buat secara sempurna, wajib buat secara sempurna. Maknanya yang kes yang ini dia boleh rukuk secara berdiri lah, rukuk secara sempurna, berdiri. Lepas tu dia tak boleh sujud. Dia tak boleh sujud, maka dia duduk atas kursi. Duduk atas kursi. Lepas tu dia sujud. Dia sujudlah kan Ustaz. Jadi dalam perbuatan tu, pergerakan tu, sujud tu tak saya pun tak boleh nak confirm sama ada dia lebih daripada rukuk masa dia berdiri tu, masa rukuk tu. Okey. Alasan ustaz tu dia kata sebab sujud tu lebih tinggi daripada rukuk. Itu alasan dia. Tapi kalau kita buat betul-betul, kita buat praktikal, betul ke? Saya rasa rukuk masa kita rukuk tu, masa berdiri kita rukuk secara sempurna. Lepas tu kita tak boleh nak sujud kan, kita guna kursi. Lepas tu kita sujud, kita akan merendahkan diri. Saya rasa sujud tu sudah lebih daripada rukuk, sudah lebih daripada rukuk. Lebih rendah dah. Tapi macam mana dia kata lebih tinggi? Itu yang saya heran tu. Okey, itu viral dulu. Okey, boleh timbul atas kursi dulu, maka itulah video yang viral. Saya pun duk tenung, duk tengok apa kali kata peliknya. Saya cuba juga buat praktikal macam tu, kata rokok anda kita sujud ni dah rendah pada rokok dah ni. Yang mana pula dia kata tinggi. Jadi
Itulah peliklah rasanya. Okey, kita ambil tangkis ni. Dia dalam dalam hukum sujud, dia tangkis ni wajib. Tangkis tu apa? Tangkis ialah menjadikan punggung lebih tinggi daripada kepala. Okey. Itu tangkis. Kan kita sujud. Ya. Punggung lebih tinggi daripada kepala kan? Betul. Itu wajib tu. Hmm. Itu wajib tu. Kalau kepala lebih tinggi daripada sujud daripada punggung tak sah. Jadi apabila kita duduk atas kursi, tangkis tu ada ke tak? Bila kita buat isyarat macam tu, ada tak tangkis? Bila kita apa tu? Nak sujud buat tu isyarat duduk atas kursi, kita pun buat isyarat untuk sujud. Mana lebih tinggi? Jadi kita punya apa tangkis tu tak ada lah. Tangkis tu tak ada. Dia macam mana? Okey. Jadi walau macam mana pun kita kata jadi tangkis dalam masalah ni tidak wajib. Tangkis dalam masalah ni tidak wajib. Sebab apa? Kerana sudah hilang bentuk sujud. Sebab ada juga setengah ustaz yang menghukumkan tidak sah kalau kita sujud di atas kerusi. Dia kata kena rokok, lepas rokok tu sujud kena dalam keadaan seperti rokok juga tapi tunduk lebih sikit. Sebab apa dia kata? Kalau kita duduk atas kursi, maka tidak ada tangkis. Kalau kita berdiri, kita boleh buat tangkis tu. Kepala kita tunduk tu boleh lebih rendah daripada punggung. Tapi apabila kita duduk atas kursi, maka mana ada punggung lebih rendah daripada kepala? Mestilah kepala lebih tinggi. Maka tak bolehlah dia kata. Itu masalah dia. Jadi kita katakan begini. Kita kata memanglah dalam hukum sujud tu mesti ada tangkis. Tapi kalau itu adalah sujud yang sempurna. Sujud atas lantai itu memanglah kena ada tangkis. Tapi apabila duduk atas kursi, bentuk sujud yang sempurna itu dah tak ada. Sebab kepala kita tak kena pada lantai. Jadi di situ sudah tidak ada hai'ah, tidak ada, dah hilang dah bentuk sujud. Okey, hilang dah bentuk sujud. Apabila dah hilang bentuk sujud, maka tangkis tu tak wajib lah. Tangkis tu wajib kalau sekiranya bentuk sujud tu ada. Sekarang ni bentuk sujud dah tak ada sebab kita hanya mengisyaratkan saja. Bahkan hanya wajib untuk menurunkan badan pada membezakan antara rokok dan sujud. Sekiranya mampu pada had sempurna rokok. Sekiranya tidak mampu maka sujudlah dalam keadaan rukuk. Okey, begitu juga hukumnya pada orang solat secara duduk atas kursi. Okey, kalau seorang tu dia berdiri, okey, dia tak boleh duduk ni, dia berdiri. Maka dia rukuk, okeylah. Kemudian dia sujud dalam keadaan bentuk rukuk tu juga tapi kepala lebih tunduk, memang tidak ada tangkis. Memang tak ada tangkis. Tangkis ni punggung lebih tinggi. Memang tak. Okey, buat isyarat. Maka tidak mengapa. Okey. Yang pentingnya ialah menurunkan badan untuk membezakan antara rokok dan sujud. Sujud tu lebih tunduk daripada rokok. Sekiranya mampu pada had sempurna rokok. Kalau tak mampu dua-dua tu sama je boleh buat. Sama pun tak apalah. Sekiranya tidak mampu, maka sujudlah dalam keadaan rukuk. Tak boleh lebih sampai had rukuk je. Maka tak apalah. Begitu juga hukumnya kepada orang solat secara duduk di atas kursi. Samalah juga.
Maknanya kita tak boleh nak kena ada tangkis. Perkara ini diisyaratkan oleh Imam Ibrahim Al-Baijuri dalam Syarah Fathul Qarib, dan disebut juga oleh Imam Khatib Syarbini dalam kitab Al-Iqna'. Kata Imam Al-Baijuri, sekiranya seseorang itu mampu bersujud atas sesuatu, seumpamanya bantal yang diletakkan di bawah dahinya berserta tangkis, okey, maka wajib dilakukannya kan dapat menghasilkan bentuk sujud dengan demikian itu. Namun sekiranya demikian itu berlaku tanpa mendapat tangkis, maka tidak wajib dia sujud atas bantal lantaran hilangnya bentuk sujud. Bahkan cukup baginya melakukan apa yang dia mampu dengan menunduk. Maksudnya, kalau tu kita kata meletakkan sesuatu tu untuk dia sujud, tidak mengapa. Tapi sebaiknya tak payah letaklah. Tapi kalau sekiranya, kalau maksud dia buat isyarat, boleh. Tapi kalau ada sesuatu yang dia boleh tunduk tu kena sesuatu, maka dapat tangkis. Maka dia kena buat. Okay. Jelas kata ni? Sebab sujud tu dia kena tangkis. Asalnya iaitu punggung lebih tinggi. Tapi kalau sekiranya ada sesuatu, kalau letak sesuatu, tapi payah juga nak gambarkan ni. Kalau letak sesuatu untuk dia letakkan kepala dia, maka berlaku tangkis. Maka kena letak. Tapi nak gambarkan keadaan tu agak payah jugalah. Jadi yang penting di sini ialah dalam masalah ni, sebab bentuk sujud tu dah tak ada. Bentuk sujud ni ialah macam mana sujud? Sujud di atas 7 anggota. Jadi memang tak ada. Kalau orang tahusi ni mana nak 7 anggota? Maka di situ hai'ah dia atau bentuk sujud tu sudah hilang, maka tangkis itu tidak lagi wajib. Okey. Yang seterusnya, hukum bersandar ketika menunaikan solat. Dalam mazhab Syafi'i, seseorang yang bersolat secara berdiri tetapi bersandar atau bergantung pada sesuatu seperti dinding, manusia atau tongkat, maka hukum solatnya adalah sah, namun begitu hukumnya makruh sekiranya tiada keuzuran yang membolehkannya berbuat demikian. Manakala jika terdapat keuzuran, maka dibolehkan dan hukumnya adalah harus. Okey. Dia ada keuzuran. Contohnya dia bersandar kat dinding. Pasal apa dia lebih, kalau tidak dia akan rasa sakit dan seumpamanya, maka dia bersandar ke dinding. Begitu juga orang yang duduk atas kursi yang ada sandar. Kenapa sandar? Sebab dia tak boleh duduk tegak macam tu. Dia akan rasa sakit. Tapi kalau dia bersandar, okey. Maka tidak makruh lah kalau dia bersandar dalam keadaan begitu. Tapi kalau tidak ada apa-apa keuzuran, dia tak boleh bersandar. Sahaja je. Okey. Jelas Jelas. Namun begitu adalah diingatkan bahawa bersandar semasa menunaikan solat sama ada saya duduk atau berdiri mestilah dengan keuzuran sahaja. Adapun bagi mereka yang tidak mempunyai keuzuran dan sengaja bersandar, maka hukumnya adalah makruh. Justru hendaklah kita mengambil sikap mementingkan kesempurnaan ibadah dan tidak melakukannya sambil lewat. Ini gambar-gambar berdiri atas kursi. Berdiri Okey, ini solat seorang lah ni. Nampak gambar tu? Nampak? Okey. Berdiri di hadapan kerusi. Ni kalau orang tu tak mampu ni pada orang yang memang tak mampu berdiri, maka dia takbir ketika duduk atas kursi. Kalau dia mampu, dia bertakbir, dirilah. Rokok seperti biasa. Walaupun duduk atas kursi, tapi dia mampu. Kalau rokok seperti biasa, dia boleh rokok. Maka dia kena bangun rokok. Walaupun duduk atas kursi. Jangan buat isyarat je. Kalau buat isyarat sahaja tidak sah. Kenapa tidak sah? Pasal kamu mampu rokok dengan seperti biasa. Jelas
11. Ini kepada orang yang sakit. Dia tak mampu berdiri untuk rukuk. Dia rukuk dalam keadaan duduk atas kursi. Okey. Itu kalau sujud. Pada orang yang duduk atas kursi, yang tu cara sujud dia. Mana dia kena lebih lagi. Kalau rukuk tadi, macam tu. Nampak? 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 Nampak. Okey. Ni sujud. Kalau mampulah. Sujud dalam keadaan duduk atas kursi bagi mereka yang mampu tunduk lebih. Kalau mampu turun sujud seperti biasa, maka sujud bukan macam ni. Dia kata kalau sujud atas lantai ni pun boleh. Maka wajib melakukannya. Wajib sujud macam biasa. Okey, berapa slide lagi? Okey. Waktu pun dah cukup, kita sambunglah kot Yang dah 10.30. Ya. Okey, kita berhenti setakat tu dulu. InsyaAllah kita akan sambung pada pertemuan yang akan datang. Praktikal ni nampak gambar kita nak tunjuk dalam keadaan demo tak boleh. Jadi tunjuk gambar je lah. Okey, kita berhenti setakat ni dulu. Yang baik daripada Allah SWT, kekuatan berdiri sendiri, aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum.